anda menunggang badai bergelora, direda bersendirian. Bagaikan jamur pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, sidang jemaat yang berbahagia sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu fa ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaat yang berbahagia, di hari yang sangat mulia ini tidak ada perkara yang lebih baik daripada kita melainkan kita dengar sepotong ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ayat Al-Quran inilah boleh menyedarkan kita, boleh menyembuhkan kita, boleh menghilangkan kita daripada segala penyakit. Seperti ayat yang saya baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka jahanam itu banyak daripada jin dan manusia. Itulah Quran yang Allah Taala turun untuk membicarakan tentang manusia. Sebab manusia inilah yang Allah Taala akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah Ta'ala tak peduli dengan kereta Mercedes. Dia tak peduli dengan kebun, kayu kayang dan sebagainya. Yang kita nak bicaranya tentang manusia itu sendiri. Lagu mana manusia yang kena masuk neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ialah tiga nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, tetapi malangnya manusia tidak gunakan tiga nikmat yang besar itu. Pertamanya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang Allah Ta'ala kurniakan akal fikiran, tetapi tak mau memikir dengan dia. Akal ada tapi tak mikir. Fikir sini ulama mentafsirkan tafakkaru fid din. Dia tidak memikirkan tentang agama. Ataupun fikir tentang masalah keselamatan diri itu, semua Allah Ta'ala kurniakan. Lemu pun Allah Ta'ala bagi juga. Fikir untuk nak menyelamatkan diri, untuk nak menyenangkan diri, nak sedap hidup. Itu semua fikir. Hak tu tak kira. Lemu ni kalau kita nak heret dia turun telaga, dia turun tak? Dia tak turun, dia kata tahu, kata sakit. Tetapi nanti ayat ni juga Tuhan katanya balhum adal, bahkan mereka tu lebih teruk pada menatai, lebih sesak pada menatai lagi. Jadi lemu kubak, dia fikir tentang nak menyelamatkan diri dia, tetapi agama dia tak fikir. Saya ingat satu kali, orang yang tak fikir tentang keselamatan diri ni, bini dia pergi kena nak jamu tu kata. Pergi dia nak jamu hari Jumaat, beli kelik satu raga. Dalam raga dia tu ada pisang, ada tepung, ada ikan. Lepas tu ada rokok hak beli kelik ke abang dia rumah. Terbakar ada rokok duk lain tu juga sekali.
Letak di atas jemurah. Tiba-tiba kera dah ada tepi jemurah dia. Keranya siapa ambil raga kelik dinak tadi tu? Ni gomo pisah tadi kera. Bos apa tu bakar tu rokoknya ambil soyak tahu. Siu-siu tahu. Tok laki dia kelik mari tu dia tak murih buku pisah makan dia kera. Tapi dia murih ke bini dia tu buku kera kenak terbakar dia. Ini ayat kata dia tak fikir tentang masalah keselamatan diri. Sebab tu kita hidup hari ini kalau kita hanya duk fikir tentang untuk nak menyelamatkan diri saja, kita tak fikir tentang masalah agama, maka Allah Ta'ala mesediakan neraka Jahannam bagi dia. Bahkan mereka itu kata balhum adallu, bahkan lebih sesak dan lebih teruk pada binatang lagi. Sedangkan binatang pun dia kira juga untuk kesedaran diri, keselamatan diri, dan manusia tu dia tak fikir tentang keselamatan diri dia. Dia fikir untuk nak hasil maksud dia. Tak boleh dah hutang, tak daun dokong. Pandai dia fikir jauh mari. Kita tak tahu lagi kata daun dokong boleh jadi. Dia fikir dah lah. Kata daun dokong boleh ganti daun ketong. Sedangkan benda tu benda bahaya pada diri dia. Itu tempat ayat lebih teruk pada binatang lagi. Sebab tu Musa ni, kita kenal Musa dah. Kalau dia masuk kampung Musa ni, biasa dia curi air. Sebab Musa yang makan air. Tapi manusia yang teruk pada Musa lagi tu, kalau dia curi habis. Siapa pakai besi buruk pun dia curi juga. Benda boleh makan dan tak boleh makan, dia curi belakang. Itu manusia yang ada akal, tak mau mikir dengan dia. Sidang jemaat yang berbahagia sekalian. Bila saya baca ayat, fikir, tengok dan dengar ni, saya mau hidup fikir sore saya. Hal ni saya nak minta maaf lah, saya hidup fikir sore. Hal ni hak peribadi. Orang buik kita lah ni saya boleh milik. Saya bangga saya bercakap di Chiang Rai baru ni. Masa kita pergi gerbang di Chiang Rai, kata saya minta bak pacacung untuk nebel di Chiang Rai. Saya pergi ziarah di rumah dia. Dia ambil bak pacacung dia waktu baik. Saya pun waktu baik bak pacacung saya. Supa dengan Hatuk Nebel Chiang Rai. Bak pacacung kita dengan bak pacacung orang Chiang Rai ni supa. Saya kata Alhamdulillah, saya syukur pada Allah SWT yang Allah Ta'ala beri negeri pada saya ni 70 ni cangwak. Saya ada 70 ni cangwak dalam negeri Thai kita ni. Sebab tu saya dah ingat lagi almarhum Dr. Jihad kita hari itu. Dia kata, kita tak perlulah pada sikit sangat 2-3 cangwak. Dia kata, kita ambil habis 70 ni cangwak. Caranya lagu mana? Cara kita nak ambil 70 ni cangwak, tak ada kena kita pakai M10. Tak ada kena kita pakai bom. Kita pergi dakwah masuk Islam seluruh negeri. Negeri ni akan jadi negeri Islam seluruh 70 ni cangwak. Sebab tu lah ni kita mulai dah buat dah. Kita mulai dah buat. Pada bulan lepas baru ni, kita pergi seminar di Indonesia, di Batam. Kepala agama Batam disoal oleh seorang perempuan. Dia tahu bagaimana bapak kita nak buat. Di negeri kita hari ini statistik Islam masih menurun. Dalam masa 5 tahun ni dia kata 5%. Islam itu menurun di Indonesia. Kau sikit. Selepas pada tu kita naik di atas pentas, dia tanya kita, saya kata saya tak boleh nak jawab apa yang dijawab oleh ketua agama tadi. Tetapi saya boleh jawabnya di Thailand saya. Di Thailand saya tu Islam masih menambah. Walaupun duk berlaku kematiannya di selatan, tapi Islam tu masih menambah. Bagaimana dia kata menambah? Cara menambahnya 3 cara. Pertama, kita mengajak orang kafir masuk Islam. Itu cara nak menambah umat Islam. Dan kita di Thailand, alhamdulillah, dah beribu-ribu masuk Islam di Chiang Rai. Yang kedua, kita banyakkan anak. Saya kata, tok guru saya, almarhum Dr. Jihad, anaknya 15. Ya, dalam majlis.
Tak ada boleh nak kecek pun 2 minit. Dia heran. Orang Indonesia ni heran benar. Anak 15 tu satu benda ajaib bagi dia. Heran dia. Gagal dalam majlis. Lepas tu saya sambung lagi. Kata saya sendiri pun 11. Dia tanya isteri berapa? Isteri baru 3. Itu cara nak menambahkan umat. Kita banyakkan isteri dan banyakkan anak. Barulah umat Islam kita tu menambah. Dari statistik itulah Islam kita ni masih menambah. Saya bilang, daripada 17 tahun yang kita berdakwah kafir kepada Islam di Chiang Rai, yang kita bilang anak saja. Anak yang berkahwin dengan orang Chiang Rai saja sekarang dah 25 orang. Tuhan menambah. Hak saya 5. Hak apa dia Ridwan 4 jadi 9. 2 orang tu 9 dah. Masuk Ustaz saya pula 4, 13. Dan ada lain-lain lagi Ustaz Usman dan ada lain-lain lagi. Harun dan sebagainya. Itu cara menambah umat Islam. Jadi hari ini saya selalu fikir tentang masalah agama. Bagaimana kita nak menambahkan umat Islam di tempat kita? Dia satu cara lagi. Cara ni cara yang tidak sulit. Dan cara yang tidak menyalah dengan undang-undang kerajaan. Jadi kita di sini kalau nak beli tanah, buat kebun getah, terlalu mahal. Nak beli kebun menesta, kebun kebun ni mahal. Ayo, kalau kita ada duit, pergi beli tanah di Chiang Rai, kita buat kebun getah sana. Orang Patlung berapa orang dah pergi beli? Baru ni 3,000 serai tanah buat kebun getah. Yang mana Ustaz Hasan dia beli 2,000, dia jual pula 3,000. Dia pasal laba lah, boleh laba 1,000 serai. 3,000 serai. Kita boleh buat sampai beratus rai kebun getah sana. Jadi kita edarkan umat Islam kita sini supaya kita tumbuh di Chiang Rai, di Chiang Mai, di mana supaya ada rata-rata seluruh dalam negeri kita 70 wilayah. Umat Islam kita ada rata. Jadi kita boleh kerjasama dengan orang Kabul sana. Orang Kabul sana kenapa dia boleh jadi putan? Dia ada tak banyak orang ni? Ada tak banyak orang? Dia sultan, dia boleh jadi putan sana. Itulah sidang jemaat yang berbahagia sekalian. Dengan kita fikir tentang masalah agama kita, mudah-mudahan kita boleh meluaskan agama. Akhir sekali, saya nak bawa satu kata-kata daripada bapa Yahudi. Hak baru mapuh baru ni di Israel. Iaitu Perdana Menteri Israel hak baru mati. Dia kata lagu mana? Ini umat Islam kita harus kena ingat kata-kata dia. Dia kata, selagi orang Islam tidak solat subuh seperti mana solat jemaat, selama itulah dia tidak takut kepada orang Islam. Selagi umat Islam tidak solat subuh seperti mana solat jemaat, maka selama itu dia tak takut kepada orang Islam. Kalau kita tengok memang dia tak takut sungguhlah. Kita 5 orang, 10 orang paling banyak sembahyang subuh di satu-satu masjid. Sebab Nabi kita SAW pun pernah bersabda bahawa yang paling berat sekali bagi umat Islam nak tunai solat berjemaah ialah solat subuh. Solat subuh lah solat yang diberat kaki oleh orang munafik nak menunaikan. Jadi maksudnya orang-orang munafik ni dia berat kaki untuk nak menunai solat subuh berjemaah. Sebab tu kita hari ini kita kena hindarkan dari penyakit munafik ataupun nifak dengan kita bangunkan solat subuh, solat berjemaah seperti mana kita solat berjemaat. Nabi kita SAW bersabda dan hadis Nabi ini selalu dipraktikkan oleh orang Yahudi. Lahmun nabatat minal harami pannaru aula bih. Daging yang besar panjang yang tumbuh daripada benda-benda haram, maka neraka lah lebih aula bagi dia. Oleh itu, cara kita nak menerakakan umat Islam
Iaitu kita kena pisah dia makan benda haram. Pisah umat Islam tu makan benda haram dengan dia tak terasa kata haram. Maka jelas Islam dah ittifaq bahawa loteri dan bo itu adalah haram. Sama ada 3 ekor dan 6 ekor. Semua tu dah ittifaq dah kata haram. Tetapi Yahudi ni dia pandai sangat. Tipu tok lebar kita. Pakai ke 3 ekor boh di tiang ngangguk. Lepas-lepas burung kukuk tak dapat hadiah, jepuk udi hak 3 ekor tu boleh sikar setik. Cara nak tok lebar makan benda haram. Dan dia buat tepungnya tepat dia getah gantung untuk budak beli tu. Boh duit kalian 10. Lepas tu boh koko sebutir di bawah. Koko tu dalam koko tu ada nombor. Bila budak beli, buka koko tu ada nombor 10 kok, budak tu kena boleh 10 kok dia. Suka budak beli tepung tu. Jadi dak dia kecil lagi dah. Dia asuh anak kita suruh beli bo. Tapi bo tepung. Bo tepung. Ini cara dia. Untuk nak benda haram tu masuk dalam daging darah orang-orang Melayu kita. Sebab tu, siapakah hari ni kita terlupa daripada benda bo tu, siapa nak pergi ke Mekah pun ada bo jepuk juga. Bukan main Yahudi, yang ambil jadi budak, ambil jadi kecil. Dia tipu pergi siapa kepada orang tua yang ingin nak pergi ke Mekah. Beli Suzuki. Boleh hadiah, boleh pergi ke Mekah. Maaf kalau ada orang kerja Suzuki sini. Cuma kita agama je kena royak belakang. Agama tak boleh susuk. Allazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila wa ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Waliyazubillah min zalik. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan benda-benar yang datang daripada kitab. Kitab ni Al-Quran. Benda-benar yang datang daripada Al-Quran, siapa-siapa dia menyembunyikan, dia tukarkan dengan harga yang murah, iaitu tukar dengan dunia harga yang murah. Wa ma yaquluna fi butunihim, dan tidak ada makanan dalam perut mereka itu illan nar, melainkan api neraka. Waliyazubillah min zalik. Sidang jemaat yang berbahagia sekalian, dengan itu marilah kita sama-sama sedar nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Akal fikiran kita betul-betul fikir tentang masalah agama. Pendengaran kita, telinga kita yang kita dengar betul-betul masalah agama. Telinga, mata yang Allah Taala beri melihat, betul-betullah kita melihat supaya segala benda itu manfaat pada agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'al muslimin wa ali kalimatak ila yaumiddin. Allahumma jma' kalimatal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakilal muwahhidin wa addim lahum nasra wat tamkin. Allahumma afriq alaihim sabran wa sabbit aqdamahum wa ansurhum alal qaumiz zalimin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan mubina. Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah.